Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 14 Jun 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Ketua UMNO Bahagian Beruas Datuk Dr. Azhar Ahmad menyarankan agar generasi muda diberi pendidikan awal untuk memahami perlembagaan persekutuan. Beliau mencadangkan pelaksanaan subjek perlembagaan persekutuan diberi pendedahan awal di peringkat sekolah dan institusi pendidikan tinggi supaya anak-anak muda memahami pembentukan negara dan hak-hak dalam perlembagaan. Beliau pada masa yang sama menekankan pentingnya pemahaman awal ini dapat mengelakkan generasi muda daripada terpengaruh dengan ideologi negatif yang boleh merosakkan hubungan antara kaum. Beliau yang juga ahli Dewan Negara berkata, perkara tersebut penting bagi mendidik sekaligus membentuk generasi muda yang menghormati kepelbagaian kaum serta memahami hak-hak mereka seperti termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Menurut beliau, meskipun ia mengandungi kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak, namun ia tidak menyekat kebebasan bangsa lain termasuk dalam beragama dan berpendidikan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, gerak kerja perangan UMNO khusus melalui siri jelajah ke bahagian-bahagian merupakan satu usaha yang amat penting. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Lipis berkata tindakan proaktif yang dilaksanakan oleh perangan UMNO Malaysia di bawah kelolaan Datuk Seri Azlan Osman Said itu wajar diteruskan ke seluruh negara dan segala input yang diberikan perlu disebarluaskan hingga ke peringkat akar umbi. Beliau menekankan pentingnya penjelasan yang diberikan disebarkan melalui ceramah di seluruh negara, terutamanya menjelang Pilihan Umum ke-16 yang dijangka berlaku dalam tempoh 3 hingga 3,5 tahun lagi. Mengulas mengenai pentingnya menguasai platform media sosial dan teknologi kecerdasan buatan AI, beliau menyeru pemuda-puteri UMNO mendalami AI dan meneruskan perlawanan di media sosial untuk memastikan gerak kerja UMNO lebih berkesan. Melihat pada senario politik semasa terutama di negeri Pahang, Abdul Rahman menyeru semua pihak dalam parti tidak berada dalam keadaan zon selesa dan terus berusaha merampas kembali kawasan-kawasan penting terutamanya di negeri Pahang. Ketua UMNO Bahagian Tanjung Karang, Datuk Sulaiman Abdul Razak menasihati rakyat Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap agar memilih calon kerajaan perpaduan pada pilihan kecil nanti supaya selari dengan kerajaan pusat. Beliau menyatakan bahawa pemimpin parti pembangkang yang telah menang dan dipilih pada perayaan sebelumnya mempunyai kewajipan dan tanggungjawab membantu rakyat namun tidak mempunyai sifat tersebut. Untuk rekod pada perayaan negeri lalu, PAS telah memenangi sebanyak 1,563 undi di Dun Sungai Bakap, tetapi beliau yakin undi tersebut akan beralih arah dan memilih kepada calon kerajaan perpaduan. Beliau menyatakan jika kemenangan diberikan calon kerajaan perpaduan, ia pasti akan menarik minat pelabur asing untuk melabur kerana melihat kestabilan politik dalam negeri dan negara. PRK Sungai Bakap diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu kerana mengalami keradangan dalam perut. Suruhanjaya Peraya SPR telah menetapkan 6 Julai depan sebagai hari mengundi bagi PRK Sungai Bakap, 22 Jun sebagai hari penakman calon dan pengundian awal pada 2 Julai ini. Ketua Perangan Puteri UMNO Malaysia Syamiliah Nur Azizi berharap agar kerajaan menggerak dan mengaktifkan sistem pekanan data utama PADU supaya maklumat penjelasan dapat diselaraskan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berkenaan penarikan subsidi. Menurut beliau, maklumat ini dapat membantu kerajaan dalam merangka polisi dan memastikan segala bentuk insentif dapat disalurkan kepada golongan sasar dengan kadar yang segera. Beliau menekankan bahawa penyampaian maklumat secara konsisten dan berperingkat dapat membantu menyalurkan informasi yang tepat kepada orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dan salah faham. Media melaporkan pada Ahad lalu kerajaan menetapkan harga diesel di Semenanjung pada kadar RM3.35 seliter bermula Isnin selaras dengan pelaksanaan penyelarasan semula subsidi bahan api tersebut. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penetapan dibuat mengikut harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Automatic Pricing Mechanism. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyuruh seluruh masyarakat untuk tidak mengklasifikasikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET sebagai bidang kelas kedua.
Beliau juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berkata persepsi tersebut sudah tidak relevan kerana kerajaan sedang berusaha menjadikan peluang untuk TVET berada pada tahap yang lebih tinggi. Beliau membuat kenyataan tersebut selepas hadir ke Majlis Penutupan Program Industri Akademia berkenaan TVET Termaju 2024 anjuran rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MITUN pada Rabu lalu. Jelasnya program ini telah berjaya menghimpunkan kumpulan pakar dalam kalangan pemimpin dan penggubal dasar, penyelidik dan pemain industri global termasuk pengarah kanan pendidikan dan teknologi Alibaba China Zhang Li bagi meneroka peluang penerokaan TVET termaju untuk rekod sebanyak 23 buah memorandum persefahaman antara rangkaian Universiti Teknikal Malaysia dengan rakan strategik melibatkan pelbagai industri utama dalam negara bagi memastikan keperluan tenaga kerja dapat diselaraskan dengan pihak universiti. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.